Alhamdulillah, setelah lama kita bercuti, macam-macam lah halnya. Hari ini dapat kita bersama lagi dalam kuliah 99 usul dirayah. Kita masih lagi dalam perbincangan usul yang ke-62 ya, usul yang ke-62. Hari itu kita dah bincangkan usul ke-62 ini, contoh pertamanya. Contoh kedua dan ketiga belum lagi kita bincang. Boleh dikatakan nota ni sebanyak 27 muka surat ni sebenarnya hanya bincangkan tentang usul ke-62 ni. Sebelum kita pergi kepada contoh kedua, sebagai sambungan kepada perbincangan kita yang lalu, saya rasa kita semua perlu tengok kembali usul ke-62 tu. Usul ke-62 tu. Yang di skrin saya ni nampak ke tidak? Nota ni. Nampak ke tidak? Nampak. Ni. Nampak ya? Ni. Usul ke-62. Kalau dah ada nota sendiri boleh tengok juga situ. Kalau nak tengok sini pun boleh juga ya. Apa usul yang ke-62 ni? Riwayat-riwayat yang menyebutkan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada memakan, meminum sesuatu atau melakukan sesuatu perkara kerana ia mewarisi, mempesakai atau menyebabkan penyakit tertentu atau malapetaka tertentu akan menimpa pelakunya. Terutama apabila digunakan perkataan yurithu. Apabila digunakan perkataan yurithu untuknya, ini untuk menyatakan mewarisi, menyebabkan, mempesakai. Orang dahulu dia terjemah mempesakai. Ia sama ada maudhu' atau paling baik pun dhaif sangat, dhaif jiddan. Terutamanya yang ada yurithu, turithu, yurithna dan sebagainya, yang seumpama itu, sebagaimana kita akan lihat nanti. Dia sebut larangan, lepas tu sebut juga akibat. Kalau buat menggunakan perkataan yurithu, buat begini mempesakai, mengakibatkan, menyebabkan atau membawa kepada penyakit tertentu atau malapetaka tertentu kepada orang yang melakukannya. Itu tak ada yang sahih. Tak ada yang sahih. Contoh pertama kita telah bincangkan. Saya baca terjemahan dia ni. Aisyah meriwayatkan katanya pernah Rasulullah SAW masuk ke rumah. Ketika itu aku telah memanaskan air di bawah sinar matahari yang panas. Terus baginda bersabda, jangan engkau lakukan begitu, wahai Humaira, kerana ia mewarisi, mempesakai atau menyebabkan. Bolehlah nak pilih mana-mana terjemahan itu, boleh saja. Kalau lebih dekat dengan perkataan yurithu ni, cuba tengok ni, yurithu, mewarisi atau mempesakai. Maksudnya ialah menyebabkan penyakit sopok, membawa kepada penyakit sopok. Sopok tu penyakit balar, jadi putih-putih pada bahagian kulit tertentu pada tubuh seseorang itu. Asalnya tak ada, dia jadi huduh lah. Dia jadi huduh. Tampung-tampung gitu. Ini kita telah bincang dah dengan panjang lebar tentangnya. Contoh yang pertama. Hari ini kita nak pergi, oleh kerana contoh yang pertama ni pun panjang juga, panjang kan. Jadi hari ini kita nak pergi kepada contoh yang kedua. Jadi saya tidak nak ulang dah contoh
Yang pertama ni tak baca sendirilah. Kita akan pergi kepada contoh yang kedua. Ini contoh kedua. Di bawah usul ni juga, usul 62. Idza syariba ahadukum falyamussu massa wala ya'ubbu 'abba fa innal kubad minal 'abbi. Apabila seseorang daripada kamu minum, ia hendaklah minum dengan tenang. Janganlah ia minum banyak sekaligus dalam satu nafas sahaja. Itu makna ab. La ya'ubbu 'abban. Atau tidak boleh dia minum banyak sekaligus dalam satu nafas sahaja. Kerana penyakit hati itu berpunca daripada minum dengan cara itu. Fa innal kubad, ni pun di sini tidak ada lah yurithu tu, tak ada. Tapi dia menyatakan akibat daripada sesuatu perbuatan tu. Akibat. Minum gini jadi gini, penyakit ni. Itu akibat dia. Berpunca daripada minum dengan cara itu. Baik, rujukannya banyaklah. Ni dalam biasanya hadis-hadis yang macam ni dalam kitab-kitab tidak tinggilah kedudukannya. Kitab-kitab yang masyhur. Kitab-kitab yang diguna oleh umum. Kitab-kitab hadis maksudnya yang diguna oleh umum, tidaklah macam Musnad Al-Firdaus ini, Ad-Dailami ini. Abu Nuaim Al-Isfahani dalam At-Tibbun Nabawi. Tib perubatan Nabi. Jadi dalam perbuatan Nabi tu, orang panggil perbuatan Nabi tu, banyaklah hadis-hadis yang macam ni. Setengah-setengah orang yang tidak ambil berat, tidak prihatin dengan kedudukan hadis tu, dia nampak, ini untunglah kita dapat perbuatan Nabi ni, ada hadis Nabi ni. Dia berasa betul, itulah yang paling betul. Padahalnya kena cek dulu, jangan tekan begitu, mentang-mentang kita ni sayang kepada Nabi. Nabi itu terbaik dan mendapat wahyu. Kita kena pasti dulu. Kalau yang betul tu tak apalah. Nak bersungguh-sungguh pun. Nak bergoma pun, orang kata nak, orang Kelantan kata nak bergoma. Nak bersungguh lah. Bersungguh-sungguh nak pegang, nak amal. Iyalah kalau betul. Tapi kalau tak betul, apa masalah? Jadi macam mana? Banyak akibat buruk dia pula. Kalau kita pegang, kalau kita duduk sebar benda tu. Dalam kitab-kitab At-Tibbun Nabawi, banyak benda-benda begini. Dan dia sebut-sebut begitu saja, dia tak sebut pun kedudukannya. Sebenarnya tak ada jaminan daripada Nabi. Kalau tidak ada jaminan daripada Nabi, bahkan benda tu datang daripada luar, kita akan tertipu sebenarnya atas nama Nabi SAW. Tak ada apa kita tertipu. Dalam kitab-kitab yang agak popular pun ada juga, macam Sunan Kubra Baihaqi. Ada, saya dah bagi situ rujukan jilid berapa, muka surat berapa. Syu'abul Iman juga karangan Baihaqi. Abdul Razak dalam Musannaf. Tapi kitab-kitab ni tidaklah popular di kalangan masyarakat awam. Hanya di kalangan orang-orang yang terpelajar sahaja gunanya. Lepas tu Hafiz Ibn Hajar dalam Lisanul Mizan, Al-Munawi dalam At-Taysir bi Syarh Al-Jami' As-Saghir, Al-Albani dan lain-lain. Bukan bermakna yang saya sebut ini dalam ni sahaja, ya. Di lain tak ada dah. Tetapi ini antara yang utama lah, boleh dijadikan sebagai rujukan, Kitab Hafiz Ibn Hajar Lisanul Mizan itu adalah kitab tentang perawi-perawi. Hafiz Ibn Hajar memasukkan hadis-hadis perawi-perawi yang ganjil-ganjil sebagai contoh bagi riwayat perawi tertentu yang mungkar, yang bercanggah dengan riwayat-riwayat yang sahih. Itu dia sebutlah nama perawi, perkenalkan siapa perawi ini, patut apa hadis-hadis dia yang tersebar dalam kitab-kitab itu dibincangkan. Itu Lisanul Mizan. Adapun karangan Al-Albani
Itu silsilatul ahadith ad-dha'ifah wal mawdu'ah, memang membincangkan hadis-hadis yang dhaif dan maudhu'. Jadi bukan berdasarkan perawi, tetapi berdasarkan hadis itu sendiri. Jadi berbezalah dengan Lisanul Mizan dan lain-lain. Baik, komentar. Satu boleh dikatakan Abdul Razak lah orang yang mula-mula memperkenalkan hadis ini. Atau kalau kita nak kata lebih atas daripada Abdul Razak, berdasarkan kitabnya yang ada, maka orang yang di atas lagi daripada Abdul Razak, iaitu Ma'mar, gurunya Ma'mar. Jadi yang lebih dulu daripada Abdul Razak ialah Ma'mar. Tetapi daripada Abdul Razak itulah kebanyakan orang-orang kemudian ambil. Dengan sendirinya bila dia ambil daripada Abdul Razak, dia akan bertemu dengan Ma'mar itu. Ia dikemukakan oleh beliau di dalam Al-Musannaf dengan sanad seperti berikut. Akhbarana Abdul Razak an Ma'mar an ibni Abi Husain anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, jadi lepas qala itu pergi kepada hadis ni lah. Idza syariba ahadukum. Jadi ini adalah sabda Nabi lah kononnya. Kira-kiranya didakwanya ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam kitab mana? Dalam kitab Musannaf Abdul Razak. Dalam kitab Musannaf Abdul Razak. Ramai daripada tokoh-tokoh yang datang kemudian seperti Al-Baihaqi dan lain-lain mengambil hadis ini melalui saluran riwayat Abdul Razak itu. Dalam sanad mereka akan adalah sampai kepada Abdul Razak dan seterusnya, serupa dengan sanad yang kita tengok di hadapan ni. Begitulah. Maka sanad semua mereka juga berakhir dengan Ibnu Abi Husain. Abdul Razak ambil daripada Ma'mar, Ma'mar ambil daripada Ibnu Abi Husain. Dia pergi sini semuanya, sanad mana-mana pun, kalau saluran Abdul Razak ni, dia pergi sini. Yang meriwayatkannya secara mursal, Ibnu Abi Husain ni siapa? Sahabat ke? Tidak sahabat. Bila tidak sahabat, macam mana dia boleh kata Nabi SAW bersabda? Tentulah ada seseorang yang menceritakan sabda Nabi ini, menyampaikan sabda Nabi ini kepada dia. Siapa orang itu? Tak ada. Bermakna ini riwayat secara mursal. Mursal yang dhaif. Mursal yang dhaif. Kalau mursal sahabat tu dia tak sebut nama orang yang cerita kepada dia, orang yang menyampaikan hadis kepada dia, sebab orang tu sahabat juga, tak jadi masalah. Tak apa. Ni masalahnya Ibnu Abi Husain ni jelas dah dia tu bukan sahabat. Dah kalau bukan sahabat, bermakna dia tak mungkin ambil secara langsung daripada Nabi SAW. Tak mungkin. Cuma orang dakwa boleh jadi orang kemudian pun usahkan Ibnu Abi Husain yang pada generasi tabi'in tu, kalau sekarang ni pun boleh lagi bertemu dengan Nabi Yaqazah macam-macam. Itu kita tak payah cerita lah. Waktu tu meroboh habis dah binaan ilmu. Itu pakai rongkai tu, bongkar tu, hancurkan tu. Kalau macam tu, itu tak kira lah. Tak perlu bercakap lah kalau macam tu. Semua orang tahu dah. Jadi ini maksudnya, kalau nak mengikut lunas ataupun dasar ilmu, tak boleh. Generasi lain, dia tak boleh bertemu dengan Nabi. Kalau dia bertemu dengan Nabi dalam Yaqazah, macam mana tu nak kira jadi sahabat ke pula dia tu? Banyak timbul masalah lah. Kacau lah jadinya. Lepas tu kalau dia terima daripada Nabi pula, kalau bercanggah dengan hadis yang sedia ada di dalam kitab-kitab ni yang kita maklum ni, macam mana? Nak pakai yang mana? Akan timbul banyak masalah. Sebab ia menceroboh sistem yang memang telah kukuh. Ilmu, menceroboh ilmu. Ilmu ni bukan sebarangan. Ilmu apa-apa pun dia kemah. Gitu. Baiklah, yang kedua, walaupun di dalam saluran riwayat Abu Nu'aim Al-Asfahani di dalam At-Tibbun Nabawi di bawah Babu Auja'il Kabid,
bab penyakit hati. Tidak ada nama Abdul Razzaq. Sebaliknya beliau dengan sanadnya mengambil hadis itu daripada Abdullah bin Al-Mubarak. Tetapi Abdullah bin Al-Mubarak tetap menerimanya daripada Ma'mar. Daripada Ibnu Abi Husain secara mursal juga sampai kepada Ibnu Abi Husain terus Nabi. Gitu juga. Tak adalah Abdul Razak tu tidak melalui Abdul Razak. Tapi sanad dia tu sampai juga kepada Ma'mar. Lepas tu Ibnu Abi Husain tu juga. Ni cuba tengok ni sanad dia. Ni sanad siapa? Abu Nuaim Al-Asfahani dalam At-Tibbun Nabawi. Dia ada sanad dia. Haddatsana Muhammad bin Ibrahim qala haddatsana Abu Ya'la qala haddatsana Abdullah bin Muhammad bin Asma qala haddatsana Abdullah bin Mubarak. Ni Abdullah bin Mubarak. Dia tak ambil daripada Abdul Razak tapi dia ambil daripada Ma'mar. Abdul Razak pun ambil daripada Ma'mar juga. Sebab itu betul juga kalau kita katakan yang mula-mula sekali riwayat ni datangnya daripada Ma'mar. Tetapi ia popular dan ramai orang ambil melalui Abdul Razak daripada Ma'mar. Tapi semuanya pergi ke sini jugalah daripada Ibnu Abi Husain, sama juga sanad di bahagian atasnya. Mursal. Sebab Ibnu Abi Husain ni bukan sahabat. Dia kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata begitu. Kita pun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tapi maksudnya lain. Ni maksudnya dalam sanad ni yang kita kata tu bukan sanad. Dia adalah dalam kitab-kitab yang tertentu tu sanad dia. Jadi kita sebut hadis saja, itu lain ceritanya. Jadi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza syariba ahadukum falyamussu massa wa la ya'ubbu 'abba fa innal kubad minal 'abbi. Jadi sama saja hadisnya. Kalau kita cari kan, ni al-kubad minal 'abbi. Di dalam Syamilah umpamanya, kita akan bertemu lah. Banyak lah. Umpamanya kalau kita ambil ni matan, kita ambil syarah, kita ambil takhrij, kita ambil ilal, maudu'at dan wahiyat. Sini saja pun banyak dah. Tak ambil semua pun. Dia akan keluarlah hasil dia tu. Yang saya sebut tadi. Ni dah keluar. Cuba tengok ni. Al-Adab Baihaqi. Al-Adab Baihaqi. Ni. Wa'ani bin Abi Husain, Ibnu Abi Husain juga. Baihaqi. Bahawa Nabi SAW. Ini yang ringkas. Ini yang ringkas. Tibbun Nabawi Abu Nuaim. Cuba tengok. Ini Tibbun Nabawi. Ini sanad dia. Tak ada lah Abdul Razak tu, tapi Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak daripada Ma'mar juga, daripada Ibnu Abi Husain juga. Jadi madar hadis ini, paksinya ialah Ibnu Abi Husain. Cuba kita tengok. Jadi Ma'mar ni guru kepada Abdul Razak. Ni Abdul Razak daripada Ma'mar. Ni dalam Jami' Ma'mar bin Rashid. Jami' Ma'mar bin Rashid. Jadi Ma'mar ini ada kitab dia juga. Namanya Jami' Ma'mar bin Rashid. Ni kitab ni yang ada dalam Syamilah ni ditahqiq oleh Maulana Habibur Rahman Azami. Dan penerbitnya Al-Majlisul Ilmi di Pakistan. Dan disebarkan juga oleh di Beirut. Beirut. Ada 2 jilid. Inilah kalau kita kata orang yang paling awal Ma'mar. Abdul Razak pun ambil daripada dia. Sekarang ni kita boleh tengok kitab dia sendiri. Dalam kitab ni ada. Lepas tu begitu juga yang lain lah. Cuba tengok banyak ni kan keluar ni. Sekarang ni saya nak, kalau boleh orang lain pula lah baca. Sila. Siapa nak baca silakan. Siapa ni? Hazim. Hazim baca. Nombor 3 mana? Nombor 3. Ketiga, Ad-Dailami dan lain-lain pula meriwayatkannya dengan sedikit perbezaan pada lafaz matanya daripada Ali secara marfu'. Lihat di bawah ini matanya. Idza syaribtum fashrabuhu massan wa la tashrabuhu 'abban fa innal 'aiba yurithul kubat.
Innal abba. Abba. Fa innal abba yurithul kubad. Hmm. Bermaksud, apabila kamu minum, maka minumlah dengan tenang. Jangan minum banyak sekaligus dalam satu nafas sahaja. Kerana minum dengan cara itu mempersakai, yakni menyebabkan penyakit hati. Ad-Dailami telah meriwayatkannya daripada Musa bin Ibrahim Al-Marwazi. Katanya Musa bin Ja'far bin Muhammad meriwayatkannya daripada bapanya, daripada datuknya, daripada Ali secara marfu', yakni daripada Nabi SAW. Al-Zahabi di dalam Mizanul I'tidal menukilkan kata-kata Yahya bahawa Musa bin Ibrahim Al-Marwazi itu seorang pendusta. Ad-Daruqutni dan lain-lain pula mengatakan dia perawi matruk. Di dalam sanadnya juga terdapat perawi bernama Muhammad bin Khalaf. Dia juga seorang perawi matruk. Sanad itu juga sebenarnya mu'dhal kerana Muhammad Al-Bakir tidak sempat bertemu moyangnya Ali bin Abi Talib. Muhammad Al-Baqir. Al-Bakir. Saya bagi tanda A itu panjang. Teruskan. Bahkan ayahnya Ali Zainal Abidin juga tidak sempat bertemu dengannya. Maka paling elok pun hadis itu hanyalah dhaif sangat. Jika dilihat kepada adanya perawi pendusta di dalam sanad, maka adalah lebih tepat hadis itu dihukum sebagai maudhu'. Ini kalau dalam saluran lain. Ini kalau riwayat dari ni Dailami ni. Berdasarkan riwayat Dailami daripada Ali. Kalau riwayat daripada Ali, begitulah keadaan. Adapun yang pertama tadi, tak ada pun sahabat. Yang adanya Ibnu Abi Husain pergi ke situ. Yang sampai kepada sahabat ni, ini iaitu Ali. Adalah dalam riwayat Ad-Dailami. Dalam riwayat Ad-Dailami. Dan bukan Dailami saja, orang lain pun ada juga meriwayatkan dengan lafaz ini. Baca lagi, teruskan. Yang keempat. Okey. Yang keempat, apa yang dipertikaikan daripada hadis itu ialah dengan tambahan di akhirnya sebagai akibat daripada meminum air banyak dengan cara tersebut. Bukan bahagian permulaannya. Kerana mafhumnya ada juga diriwayatkan dengan sanad yang elok, yakni hasan dalam kitab-kitab hadis yang mu'tabar. Anjuran Nabi SAW supaya minum air dengan tenang dan larangan daripada minum dengan golojoh atau bernafas ketika minum air memang ada di dalam hadis-hadis sahih ataupun hasan. Antaranya dua hadis di bawah ini. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yashrabu fi thalathati anfas. Idza adna al-ina ila fihi samma Allah fa idza akharahu hamidallaha yaf'alu bihi thalath marrat. Bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu meminum air dengan 3 nafas. Apabila mendekatkan bekas air ke mulutnya, baginda membaca bismillah. Setelah meminumnya, baginda memuji Allah. Begitulah dilakukannya sebanyak 3 kali. Hadis riwayat At-Tabrani di dalam Mu'jamul Kabir jilid 19 muka surat 140 dan Mu'jamul Awsat jilid 1 muka surat 257. Menurut Hafiz Ibn Hajar, hadis ini bertaraf hasan. Kedua, an Abi Qatadah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shariba ahadukum fala yatanaffas fil ina wa idza atal khala fala yamassa dhakarah bi yaminihi wa la yatamassah bi yaminihi. Bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang daripada kamu minum, maka janganlah ia bernafas dalam bekas minumannya. Apabila ia ke tempat buang air, janganlah ia menyentuh kemaluan dengan tangan kanannya dan janganlah mengesat, yakni najis dengan tangan kanannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kelima, Ibnu Abid Dunya di dalam... Sekejap Hazim. Apabila saya kemukakan ini riwayat Bukhari dan Muslim, bukan bermakna orang lain tak ada riwayat. Mungkin banyak lagi. Dalam kitab-kitab lain pun ada. Tetapi bila sebut Bukhari dan Muslim tu sudah memadai dah. Ini pun paling kuat, paling bagus lah tu. Memadai dengan sebut 2 sahaja. Tapi jangan ingat pula, ini hadis ini hanya ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dalam kitab lain tak ada. Jangan anggap begitu. Dalam kitab lain pun ada juga. Cuma tidak disebut itu sebab kira sebut yang paling baik, yang paling tinggi. Bukhari dan Muslim itu sudah memadai. Sudah memadai. Teruskan, Hazim. Kelima, Ibnu Abid Dunya di dalam An-Nafaqatul Alal Ilya jilid 1 muka surat 500.
An-nafaqatu 'alal 'iyal. An-nafaqatu 'alal iyal. Jilid 1 muka surat 513 pula meriwayatkan apa yang dikemukakan sebagai contoh kedua di atas sebagai salah satu kata-kata Khalifah Abdul Malik bin Marwan semata-mata kepada pendidik anak-anaknya yang langsung tidak dikaitkan dengan Nabi SAW. Lihat teksnya di bawah ini. Jadi panjang ni, ni teksnya yang kita naknya di sini bahagian ni. Ni bahagian akhir dia. Dalam antara pesanan dia kepada pendidik anak-anaknya, ini yang dia sebut. Cuba tengok saya garis di situ. Ini yang berkenaan. Ini yang berkenaan. Jadi sebelum dia bagi muaddib ataupun guru anak-anaknya tu mendidik anak-anaknya, dia sebut ni. Ini antara dia sebut, ajarkan mereka kebenaran sebagaimana kamu ajarkan mereka Al-Quran. Bawalah mereka duduk bersama ulama dan orang-orang yang mulia, kerana mereka lah ahsanu syai'in, mereka lah yang terbaik adabnya, dan paling buruk raghbah, begitu ni. Wajannibhum al-hasham, jangan bawa mereka kepada orang-orang bawahan kerana mereka akan merosakkan anak-anak itu. Wahassin syu'urahum, perelokkan perasaan ataupun peribadi mereka, nescaya tengkuk mereka jadi keras, dan bagi makan kepada mereka daging, nescaya mereka jadi kuat dan berani. Ajar mereka syair, nescaya mereka jadi pemalu dan pemurah. Dan suruhlah mereka berus gigi, dan biarlah mereka meminum air dengan tenang. Jangan mereka meminumnya dengan banyak sekaligus dengan satu nafas, dalam satu nafas. Kerana meminum meminum dengan cara itu yuwarrithul kibad di sini. Sebenarnya kubat, tak apalah, menyebabkan atau menimbulkan penyakit hati. Jadi ini kata-kata Abdul Malik bin Marwan tak ada pun dikaitkan dengan Nabi SAW. Tak ada pun dikaitkan dengan Nabi SAW. Kalau ini hadis Nabi, dia sebutlah, kita kata. Dia sebut. Kalau sekadar ni, sanadnya okey lah. Jadi ini kata-kata Abdul Malik bin Marwan. Tak ada kait pun dengan Nabi SAW. Tidak dikaitkan. Teruskan. Yang keenam, Al-Iraqi setelah membawakan hadis yang dikemukakan oleh Al-Ghazali di dalam Al-Ihya, kana yamussul ma' massan wala ya'ubbuhu 'abban. Yakni Nabi SAW minum air sedikit-sedikit dengan tenang. Baginda tidak meminumnya banyak sekaligus dengan satu nafas. Berkata, Al-Baghawi, At-Tabrani, Ibnu Ali, Ibnu Qani, Ibnu Mandah dan Abu Nuaim di dalam kitabnya As-Sahabah meriwayatkan hadis bas berikut. Kana yustaqu 'ardan wa yashrabu massan. Baginda memberus gigi dengan melentang gigi dan meminum air sedikit-sedikit dengan tenang. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani daripada Ummu Salamah. Kana la ya'ubbuhu. Nabi SAW tidak minum banyak sekaligus dengan satu nafas. Abu Syekh pula meriwayatkan hadis Maimunah ini, la ya'ubbuhu wa la yalhathu. Nabi SAW tidak minum banyak sekaligus dengan satu nafas dan tidak juga tercungap-cungap. Semua hadis-hadis ini adalah dhaif. Ini kata Al-Iraqi. Al-Iraqi ni dia tulis kitab Al-Mughni an Hamlil Asfar fil Asfar. Kitab yang cukup, memadai. Kitab yang membuatkan tak perlu lagi bawa kitab-kitab besar yang lain dalam perjalanan. Bawa kitab ni saja sudah memadai, sudah cukup dah. Itu maksud tajuk kitab tu. Al-Mughni an Hamlil Asfar fil Asfar. Nama dia panjang tu, kita ambil sekerak saja, sebahagian saja. Al-Asfar yang pertama ni dengan makna kitab-kitab besar.
fil asfar, asfar yang kedua tu dengan makna dalam perjalanan, musafir, dalam perjalanan. Dalam kitab tu dia mengumpulkan hadis-hadis yang tersebut dalam kitab Ihya Ulumuddin dan ditakhrijkan hadisnya. Disebutkan yang ni dhaif ke, yang ni maudhu' ke, yang ni tak ada asalnya, tak ada asasnya. Macam mana-mana perawi dhaif apa dia sebut. Jadi di situ kita boleh tahu bahawa banyak sekali apa yang dikatakan sebagai hadis dalam kitab Ihya Ulumuddin itu sebenarnya bukan setengah-setengah sekadar dhaif, bahkan maudhu'. Jadi istilah setengah-setengah ulama dia sebut dhaif. Sebenarnya hadis maudhu' tu termasuk dalam bahagian hadis dhaif juga, mengikut istilah mutaqaddimin. Ataupun kalau kita nak bercermat, kita kata hadis dhaif saja. Sebab dalam hadis dhaif tu di peringkat awal dahulu memang hadis maudhu' tu sebahagian daripadanya. Jadi jangan kita ingat ni semua hadis dhaif ni makna dhaif ringan, bukan begitu. Kalau kita tengok sanad dia macam kita bincang tadi lah, berat tu, bukan dhaif ringan. Tapi sebut dhaif ni jangan pula kita keliru, kita kata dhaif saja. Bukanlah yang sampai ke peringkat maudhu'. Jangan. Ini kena faham, ni istilah lembut yang digunakan. Teruskan Azim. Ketujuh, penyaksian lapangan juga tidak membuktikan hingga ke hari bahawa meminum air dengan cara itu hingga ke hari menyebabkan... ini. Sekejap ni terjatuh ni. Sekejap. Hingga ke hari ini sepatutnya. Ketujuh, penyaksian lapangan juga tidak membuktikan hingga ke hari ini bahawa meminum air dengan cara itu menyebabkan penyakit hati yang tertentu. Apalagi kalau dikatakan ia adalah sebab besar bagi segala macam penyakit hati. Jadi kita kena tengok, salah satu kita nak menilai hadis-hadis ni, kalau benda tu berkait dengan dunia lah, yang dapat kita saksikan, kita kena saksikan, tengoklah. Betul ke tak betul? Adakah betul ni? Adakah betul? Itu maksud penyaksian lapangan ni, kenyataan lah, kenyataan. Sampai ke hari ni adakah mana-mana doktor dalam kitab perubatan kau sebut memang penyakit hati ni kebanyakannya berpunca daripada ini. Atau penyakit hati yang tertentu memang berpunca daripada cara ini. Tak ada sebut. Tak ada berlaku. Benda tu kita boleh saksikan. Bukan soal dosa pahala ni. Bukan tentang akhirat. Ni orang panggil dalam istilahnya ma'qulul ma'na. Hadis yang ma'qulul ma'na. Hadis yang kita boleh fikir, boleh saksikan, boleh tengok benar atau tidak benar, berlaku atau tidak berlaku. Sepatutnya dah Nabi cerita begitu tu berlaku lama dah lah, banyak lah. Tapi tak ada pula disebutkan begitu. Tak ada pula disebutkan begitu. Kalau kita baca kitab-kitab perubatan ke apa, tak ada pula disebut ini sebagai salah satu sebab. Jadi banyak lagi sebab-sebab lain. Kenapa tidak disebutkan yang itu? Yang memang diakui oleh doktor-doktor di dalam buku-buku perubatan pun ada sebut memang itu punca penyakit itu. Memang ada sebut. Seseolahnya ini sebab besar. Jadi kita nampak bila tak betul, kenapa yang kita bahas sangat ni? Bila tak betul, orang akan persoalkan, orang akan kata apalah Nabi ni, Nabi Muhammad di mana betul? Mereka akan tertawakan Nabi. Boleh dengar ke semua ni? Saya nak tengoklah peserta-peserta ni, tak nampak ni. Kalau boleh nampak, kita bercakap depan senang sikit, sedap sikit. Sila tampil diri. Kenapa yang kita bersungguh ni? Kenapa ulama-ulama ni bahas sangat benda-benda begini? Itu kita kena faham. Kena faham. Dia hadis ni ada yang ma'qulul ma'na, ada ghairu ma'qulil ma'na. Ada yang kita boleh fikir, akan kita sampai. Sebab itu tentang dunia. Tentang perkara yang boleh tengok, boleh dicek. Semua orang boleh tengok, boleh saksikan. Lain ceritanya kalau cerita tentang dosa pahala, tentang alam barzakh misalnya. Itu ghairu ma'qulil ma'na, tak nak fikir dengan akal. Tak sampai. Tak ada siapa boleh saksikan benda tu. Itu pun kita kena tengok juga. Kalau hadis sahih baru terima.
Kalau tak sahih tak boleh terima. Ni yang makulul makna. Boleh dipikir. Boleh diuji, boleh dites. Boleh ditengok. Sekian ramai, berapa banyak penyakit hati dalam dunia di sana sini. Adakah disebut ini sebagai sebab utamanya? Kenapa Nabi sebut ini? Banyak lagi sebab lain yang lebih besar lagi. Lebih lumrah lagi untuk penyakit hati. Nabi tak sebut itu. Jadi akibatnya kalau benda ni dikemukakan kepada masyarakat, kepada sama Islam, tak apalah. Mereka akan angguk-angguk saja. Tapi kalau kepada yang bukan Islam, orang-orang yang belajar dalam bidang perubatan, dia bengong lah. Macam mana ni benda ni? Tak ada berlaku. Gitu. Walaupun dalam setengah-setengah kitab saya pun tahu dia kata berlaku. Dia kata diakui oleh doktor. Doktor mana? Doktor mana? Itu kita kena cek. Benda ni bukan berlaku kepada orang Islam saja ke? Tidak, kepada orang kafir pun penyakit ni kena semua. Adakah mereka sebut ini? Sedangkan kalau cerita tentang penyakit hati ni, dia ceritalah sebab-sebabnya, punca-puncanya. Banyak sebut yang lain. Kenapa Nabi tak sebut yang tu? Seolah-olahnya yang ni paling besar. Sedangkan yang ni tidak terbukti pun dalam kenyataan. Jadi orang akan tertawakan Islam. Orang akan tak mahu terima Islam. Orang-orang yang pandai tu. Orang-orang yang pandai yang dalam bidang ni kata apalah benda macam ni. Orang Islam ni. Inikah Nabi yang diagung-agungkan? Inikah wahyu yang dikatakan wahyu tu? Itu akibatnya. Itu yang kita tidak mahu. Akibatnya orang semakin jauh daripada Islam. Bukan nak dekat. Kita duduk ingat dengan kita bawa benda-benda begini, orang dekat dengan Islam. Tidak. Orang yang jahil boleh dekat lah. Orang yang profesional dalam bidang masing-masing, dia tak akan ikut. Apalagi yang tidak Islam. Keturunan yang tidak Islam. Lagilah. Susah. Kita pun nak menghadapi mereka susah. Nak bawa Islam susah jadi. Ini bendanya. Ya. Teruskan Hazim. Ke-8, oleh kerana itulah Ibn al-Arabi di dalam Ma'adidatul Ahwazi menulis, hadis yang menyatakan penyakit hati berpunca daripada minum air banyak sekaligus dengan satu nafas itu adalah karut. Yang ini tidak benar. Batil, dia sebut. Batil. Tidak benar. Okey, itu contoh yang kedua. Jadi Nabi sebut gini, larang, lepas tu sebut akibatnya. Kalau buat juga, jadi gini. Terutamanya apabila menggunakan perkataan yurithu, turithu, ataupun tidak begitu. Macam ni, berpunca daripada itu, dia sebut. Dia tak ada sebut yurithu pun, contoh saat ni. Tapi termasuk juga. Kalau sebut yurithu tu, lagilah. Sehingga kita boleh kata, confirm, tak ada satu pun yang sahih. Begitu. Itu sebab mudah. Kita belajar 99 usul ni sebenarnya untuk memudahkan. 99 usul, satu panduan mudah. Usul dirayah. Untuk mengesan hadis-hadis dhaif dan maudhu'. Mudah. Bila kita tahu gini, kita belajar hari ni. Kalau ada larangan, lepas tu ada sebut. Mempusakai, mewarisi, mengakibatkan, menyebabkan penyakit ini. Atau malapetaka ini. Mudah. Tolak saja. Itu bukan sahih. Kalau nak bukti, banyaklah. Inilah yang kita cuba bukti ni. Tapi yang kita sebut ni hanya 2-3 contoh saja. Banyak lagi yang lain. Banyak lagi yang lain. Kalau bertemu macam ni, berhati-hati. Ingat terus. Kaedah ni. Mudah. Tak payah tengok sanad, tak payah tengok apa. Kalau tengok sanad tu susah juga. Dia kena orang yang betul-betul ahli lah dalam bidang hadis tu. Jadi ini untuk umum, itu saja. Mudah saja panduannya. Kita tengok kepada kandungannya. Contoh ketiga. Az-zina yurithul faqra, bermaksud zina mempesakai atau menyebabkan kepapaan. Jadi banyaklah yang kita dengar kan, penceramah-penceramah, penasihat-penasihat, kadang-kadang imam-imam dalam khutbah pun ada, dalam mengajar di masjid-masjid tu dia nak menakutkan orang, nak menjauhkan orang daripada perzinaan, dia bawa ni hadis ni. Memanglah bagus menjauhkan orang, jaga orang daripada perzinaan itu bagus. Tapi jangan bawa benda-benda yang salah. Jangan bawa hadis palsu. Itu masalahnya.
Kita yang belajar hadis ni kita kena ambil berat benda begini. Sebab kalau kita betul-betul sayang kepada Nabi SAW, jangan yang tidak Nabi sabdakan itu, kita kata dia sabda. Sebab kalau bukan sabda dia yang sebenarnya, dia akan adalah banyak kekurangan, kelemahan dia. Dan ini juga ma'qulul makna dia. Boleh dipikir, boleh dilihat, boleh ditengok. Betul ke begitu? Betul ke begitu? Baik, rujukannya, ini rujukan. Banyak juga ya. Al-Qudha'i dalam Musnad Asy-Syihab, Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, Suyuti dalam Jami'ul Kabir atau Jam'ul Jawami', Ibnu Adi dalam Al-Kamil, Ad-Dailami dalam Musnadul Firdaus, Ibnu Abi Hatim dalam Al-Ilal, Qiwamus Sunnah dalam At-Targhib wa Tarhib. Ni semua ni ada ni. Tengok, boleh tengok di sini. Rujuk sendiri. Sekarang ni senang. Ada Syamilah kan, boleh cari. Baik, komentar. Terlebih dahulu dikemukakan sanad dan matan riwayat Al-Qudha'i di dalam musnadnya. Ini ada dalam musnad Al-Qudha'i. Sanad dia dengan hadis dia. Hadis nombor 66. Ni cuba tengok sanad dia. Yang jadi masalahnya dalam ni, ni saya garis ni. Ni perawi ni. Laith bin Abi Sulaim. Ini yang jadi masalah kalau kita tengok dari sudut sanad. Walaupun kitab ni 99 usul dirayah ni lebih kepada dirayah, tetapi tentang riwayat sanad pun ada bincang juga. Sebab itu juga termasuk dalam dirayah mengikut setengah-setengah ulama. Maknanya kajian secara mendalam lah tentang hadis tu. Baik dengan melihat kepada sudut sanadnya atau sudut maknanya. Itulah yang dimaksudkan dengan dirayah. Kalau lebih khusus maksud dirayah hadis ini iaitu dengan melihat kepada matan atau teks hadis itu sendiri. Kandungan hadis itu sendiri. Tanpa melihat kepada sanadnya. Itu saja pun boleh. Itu dengan makna yang lebih khusus. Tapi kalau makna yang lebih luas, dirayah ni mencakupi perbincangan tentang sanad juga. Iaitu perbincangan secara lebih mendalam lah maksudnya. Ini sanad dia ni. Daripada Abdullah bin Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, az-zina yurithul faqra. Jadi ini hadisnya. Yang dikatakan hadis itu. Kita ambil dalam contoh tadi yang ni saja. Jadi yang lengkapnya dengan sanad-sanadnya ini. Dan ini tersebut di dalam Musnad Al-Qudha'i. Yang kedua, ini pula sanad dan matan riwayat Al-Baihaqi di dalam Syu'abul Iman. Ini dalam Baihaqi. Ada dengan nombor sekali ni. 5035. Ada. Ini sana. Dia ambil daripada Ibnu Adi sebenarnya. Dalam rujukan tadi saya sebut juga. Ini sebenarnya punca daripada Ibnu Adi. Ibnu Adi pun bukan dia nak buat dalil, dia nak bagi contoh. Contoh bagi hadis perawi tertentu yang bermasalah. Ni perawi. Sama juga dengan sanad Al-Qudha'i tadi. Dalam sanad itu ada Al-Madhi bin Muhammad Abu Mas'ud dan ada Laith. Laith ini bukan Laith bin Sa'ad, tapi Laith bin Abi Sulaim, perawi yang cukup bermasalah. Gini ya. Sama walaupun ini bahagian bawahnya lain sanad dia. Tapi bila sampai di atas tu bertemu dengan orang yang sama. Bertemu dengan orang yang sama. Kalau daripada riwayat Ibnu Umar ni begitu. Az-zina yurithul faqra. Zina menyebabkan kepapaan atau membawa kepada kepapaan. Sanad ini adalah sanad Ibnu Adi sebenarnya. Al-Baihaqi telah menerimanya daripada beliau. Ni cuba tengok ni. Abu Sa'ad Al-Malini qala akhbarana Abu Ahmad Ibnu Adi. Inilah Ibnu Adi ni, pengarang Al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal. Pengarang kitab Al-Kamil berhubung dengan perawi-perawi yang dhaif. Perawi-perawi yang dhaif itu bukan perawi dhaif saja, maksudnya perawi-perawi pendusta, perawi-perawi hadis maudhu' pun ada lah dalam tu. Tapi dia guna du'afa, perawi-perawi dhaif. Dengan sebab itu kena berhati-hati. Bila dia sebut dhaif, jangan kita ingat dhaif saja.
ringan sahaja, tidak. Kalau sebut du'afa, mana perawi-perawi dhaif, yang ringan lah, kurang kuat ingatan dia ke begitu saja, jangan ingat begitu. Bahkan termasuk dalam perawi-perawi du'afa juga, perawi-perawi yang cukup bermasalah, yang disebut sebagai dajjal, sebagai syaitan, sebagai macam-macam itu pun termasuk juga. Dengan sanad dan matan inilah juga Ibnu Adi telah meriwayatkannya di dalam Al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal, jilid 8, muka surat 181, 182 hingga 182. Baik, saya telah baca dah tu. Lajak ambil dah tu. Orang lain pula baca, silakan. Siapa nak baca, silakan. Hargailah usaha saya. Pakat-pakat kita baca. Saya tulis ni semalam ni, tak tidur ni. Tak tidur. Malam tadi saya tulis, tak ada nak buat benda lain. Tumpu sini saja. Tak tidur. Mari sama-sama kita berkongsi. Ambil manfaat insya-Allah. Silakan baca. Daripada sini, siapa nak baca? Saya baca Maulana. Sila Arsyad. Sihat Arsyad? Alhamdulillah. Ya. Okay. Silakan. Nombor 3 Maulana. Ya. Di dalam kedua-dua sanad di atas terdapat dua perawi yang cukup bermasalah. Al-Nadi bin Muhammad, Abu Mas'ud Al-Ghafiqi Al-Mishri, dan Laith bin Abi Sulaim. Itu yang saya garis tadi kan. Itu dua orang perawi yang bermasalah berturut-turut. Teruskan. Al-Madhi bin Muhammad menurut sesetengah ulama adalah perawi majhul. Setengah yang lain pula mengatakan dia munkarul hadis. Az-Zahabi berkata, tiada orang lain meriwayatkan daripadanya selain Ibnu Wahab. Ibnu Adi berkata, munkarul hadis. Dia mempunyai beberapa hadis munkar. Antaranya ialah hadis ini. Ia terlalu daif. Lihat Mizanu Al-Iqtidal juzuk 3 muka surat 424. Abu Hatim pula berkata, hadis ini batil, yakni karut. Aku tidak tahu siapa Madhi. Lihat Ibnu Abi Hatim Al-Ilal jilid 1 muka surat 410 hingga 411. Jadi ini kedudukan perawi dia. Munkarul hadis, matruk. Ini perawi yang teruk sangat ni. Atas pada dia sikit pendusta, mereka hadis. Ni munkarul hadis, makna hadis dia ni memang bercanggah dengan Quran, bercanggah dengan hadis yang sahih. Bercanggah dengan perawi-perawi yang kuat-kuat. Itu kedudukannya. Itu munkarul hadis. Jadi kalaulah Abu Hatim yang begitu alim, pakar dalam bahagian rijal, perawi hadis, dia kata maju. Dia kata, aku tak kenal siapa. Aku tak tahu siapa. Maknanya orang tak masuk dalam majlis ni, orang tak bawa masuk dalam majlis. Duduk di luar-luar saja ni. Bukan orang yang ahli sungguh. Kalau ahli sungguh dia kenal. Begitu. Teruskan. Arsyad, teruskan lagi. Mana dia Maulana dua di bawah biografi ya. Sini. Nampak? Laith. Okey. Laith bin Abi Sulaim pula adalah seorang perawi daif yang mukhtalif, iaitu yang bercelaru riwayatnya. Mukhtalif. Yang bercelaru riwayatnya. Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Nasai dan Ibnu Ma'in mengatakan dia seorang perawi lemah. Imam Ahmad mengatakan hadisnya tidak tetap, yakni mutaribul hadis. Perawi yang hadis dia tidak konsisten lah, tidak tetap. Kadang gini, kadang begini. Tu tak mahu tu. Perawi macam tu. Itu sifat perawi lemah lah. Kalau hadis dhaif. Teruskan. Di bawah biografi Laith bin Abi Sulaim, Imam Nizi Az-Zahabi bin Hafiz Ibn Hajar dalam kitab mereka masing-masing menukilkan kata-kata Abdullah
anak Imam Ahmad, bahawa dia mendengar ayahnya, iaitu Imam Ahmad berkata, tak pernah kulihat Yahya bin Sa'id bin Al-Qattan, Al-Qattan, iaitu tak ada bin. Al-Qattan, Imam Jar dan Ta'dir berpandangan buruk terhadap sesiapa seburuk pandangannya terhadap Laith. Muhammad bin Ishaq dan Hammam, tiada siapa pun mampu memujuk beliau untuk menerima mereka. Lihat Al-Mizi, Ni Tahzibu. tak apalah. Tak perlu baca rujukan tu, tak apa, masing-masing baca lah ya. Sebab kita nak ringkasnya, takut tak sempat masa ni. Ya. Jadi ini rujukannya. Maknanya teruk lah. Kalau tak ada siapa boleh pujuk, dia tak akan terima. Dia tak akan terima baik ni, 2-3 orang ni. Termasuklah Ibnu Ishaq, Muhammad bin Ishaq, Laith, tak usah cakap lah, tak usah pujuk lah. Tak makan. Dia tak akan terima. Bagi dia, mereka ni teruk ni. Itu ceritanya. Laith bin Abi Sulaim. Jadi dalam sanad tadi ada orang macam tu. Teruskan lagi Arsyad, yang keempat tu. Nombor 4, walaupun dikatakan hadis contoh ketiga di atas mempunyai mutaba'at dan syawahid, namun ia tetap tidak dapat meningkatkan kedudukannya atau menguatkannya. Lantaran kedudukan hadis-hadis mutaba'at dan syawahidnya adalah lebih teruk dan lebih buruk lagi daripada hadis asal, atau kerana terdapat perbezaan di antara keduanya pada sudut-sudut tertentu, seperti marfu' dan mauquf dan lain-lain. Sekarang mari kita lihat sebahagian daripada riwayat yang dikatakan sebagai mutaba'at dan syawahid baginya. Setengah-setengah orang dia kata, yalah kalau kita tengok hadis tu saja, tak apalah hadis itu bermasalah pun. Tapi banyak lagi yang dekat-dekat serupa. Lafaz dia ataupun makna dia dekat-dekat serupa dengan yang tu. Jadi oleh kerana banyak sangat ada ni, itulah orang panggil mutaba'at. Kalau daripada perawi yang sama, sahabat yang sama, tapi sanad itu lain, cuma sahabat dia sama, itu orang panggil riwayat mutaba'at. Kalau syawahid ni, cerita tu, kandungan hadis tu sama, tapi diriwayatkan oleh sahabat yang lain. Itu syawahid. Jadi ada orang kata, banyak syawahid dia ni, hadis-hadis yang sebab mendengar, sebab itu walaupun dia dhaif, dia jadi hadis hasan, jadi meningkat naik. Jadi taraf dia tu jadi taraf hasan, hadis ni boleh kita terima juga. Ada juga orang kata begitu. Kalau kata begitu tak tepat, tak kena tu. Silap tu macam tu. Sebab apa? Syawahid ataupun mutaba'at yang bermakna ni kalau sahih, kalau semua lebih teruk ataupun lebih kurang sama dengan yang tu saja, ia tidak saling menguatkan, sama-sama lemah. Seperti kita tengok dalam hospital tu, orang sakit semua. Nak tolong apa? Tengok saja. Yang tu tak boleh tolong yang tu, yang tu tak boleh tolong yang tu, sama-sama teruk. Jadi kita nak harap apa kepada yang ada tu? Kalau ada yang ada tu, dia kuat, dia sihat, bolehlah tolong kita. Jadi begitu juga dengan hadis ni. Jadi sama ada mutaba'at ke ataupun syawahid ke, tak ada satu pun yang sahih. Jadi macam mana akan menguatkannya? Tak akan jadi kuat kalau macam tu. Kita nak kuat ni, kita kena ada orang yang kuat. Sekurang-kurangnya kita kata kita orang biasa ni lah. Jadi berani sikit sebab kita berjalan dengan polis. Sebab di pinggang dia tu ada pistol. Kita jadi berasa berani. Dia ada kekuatan. Kalau orang yang penakut seperti kita juga tak akan jadi berani, tak akan jadi kuat, lemah. Sama juga. Itulah contoh hadis ni. Baik. Sekarang mari kita lihat sebahagian daripada riwayat yang dikatakan sebagai mutaba'at dan syawahid baginya. Siapa nak baca pula di sini? Saya minta orang lain pula lah supaya tidak penat seorang-seorang itu baca. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni siapa ni? Saya baca maulid. Saya Fuad. Fuad, silakan. Ni orang senegeri kan? Kalau tak silap saya tidak duduk kementerian juga. Betul Nana. Ya. Alhamdulillah. Silakan. Sekarang mari kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang mari kita lihat sebahagian daripada riwayat yang dikatakan sebagai mutaba'at dan syawahid baginya. Yang pertama, Ibn Hibban dengan sanadnya di dalam kitab As-Siqat jilid 7 muka surat 574 meriwayatkan daripada Makhul
Asy-Syami bahawa Ibnu Umar berkata kepadanya, ya makhulu iyyaka waz-zina fa innahu yurathul faqra. Yurithu. Yurisul faqra. Ya. Wahai makhul, jangan berzina kerana ia mewarisi kepapaan. Riwayat mutabi' ini mauquf, sedangkan riwayat asal yang hendak dijadikan sebagai mutaba' pula adalah marfu'. Ni benda yang kita kena perhati. Setengah orang dia tidak perhati. Dia kata ini syawahid, ini mutabi', riwayat mutaba'ah dia. Sedangkan riwayat mutaba'ah tu antara mutabi', riwayat mutabi' dan mutaba'ah tak sama. Itu tak boleh. Tidak menepati syarat dia kena sama. Kalau marfu' sama-sama marfu'. Sedangkan yang tadi marfu', ini mauquf ni. Berhenti pada Ibnu Umar sebagai kata-kata Ibnu Umar ini. Sebagai kata-kata Ibnu Umar. Ni bukan sebagai kata-kata Nabi. Ibnu Umar tak kata di sini Nabi SAW bersabda. Dia tak kata. Sedangkan dalam riwayat asal tu, mutabak maksudnya yang kita nak sokong tu, yang kita nak pertahankan itu, riwayat itu marfu', ni mauquf. Mungkin orang kata ini riwayat mauquf fi hukmil marfu'. Mungkin orang kata begitu. Tak betul, tak boleh pakai kaedah tu di sini. Sebab apa? Boleh jadi kalau kita andaikan Ibnu Umar kata sungguhlah begini, boleh jadi berdasarkan pengalaman dia, berdasarkan ijtihad dia. Dia tengok berdasarkan pengalaman seperti kita tengok. Biasanya kalau macam ni gini jadi. Kita pun kata begitulah. Sebab ini bukan berkenaan dengan dosa pahala, bukan berkenaan dengan akhirat. Jadi ada ihtimal itu. Ada ihtimal itu. Bukan mana tidak dapat dijangkau oleh akal fikiran. Di luar daripada jangkauan akal, bukan. Dengan sebab itu tak boleh. Dengan sebab itu kita tak boleh kata ini mesti Ibnu Umar dia tak akan tahu benda macam ni kecuali daripada Rasulullah. Kita tak boleh kata begitu. Jadi pada hakikatnya walaupun mauquf sebenarnya ia marfu'. Mungkin kita kata begitu, kan? Tapi kalau kita kata begitu tak tepat. Sebab apa? Kita kena tengok. Hadis tu dia bercerita tentang apa? Tentang dunia ke tentang akhirat? Tentang alam ghaib ke alam nyata? Kalau alam nyata, boleh jadi kita kata berdasarkan pengalaman dia, berdasarkan pemerhatian dia. Dia kata begitu. Jadi tak ada kena-mengena pendengar Rasulullah. Itu kalau kita andaikan. Kita andaikan Ibnu Umar kata, kalau betul, nak tahu betul ke tak betul, tengoklah seterusnya. Teruskan. Di situ. Di situ terletak perbezaan di antara dua riwayat tersebut. Selain itu, hanya Bilal bin Mus'ab sahaja meriwayatkannya daripada Makhul. Daripadanya pula, hanya Abu Syihab Al-Hannath, iaitu Abdul Rabbih bin Nafi' yang meninggal 171 Hijrah. Sahaja meriwayatkannya. Sedangkan Abu Syihab adalah seorang yang tidak kuat ingatannya menurut para ulama rijal. Hafiz Ibn Hajar di dalam Taqribut Tahzib mengatakan dia juga ada sifat waham, iaitu terkeliru dalam periwayatan. Beberapa orang tokoh ulama rijal seperti An-Nasa'i, Ya'qub bin Syaibah, Yahya bin Sa'id Al-Qattan dan lain-lain pula mengatakan dia seorang perawi yang tidak kuat, iaitu dhaif. Hafiz Ibn Hajar bahkan menyebut namanya sebagai salah seorang perawi mudallis di dalam kitabnya Tabaqatul Mudallisin, surat 22. Di dalam riwayat Ibn Hibban itu, dia, yakni Abu Syihab Al-Hannath, telah meriwayatkan Al-Hannath. Al-Hannath. Baik. Abu Syihab Al-Hannath telah meriwayatkan asar tersebut daripada Bilal bin Mus'ab secara an'anah. Sedangkan menurut para ulama hadis, riwayat seorang perawi mudallis secara an'anah adalah dhaif. Tidak dapat dipastikan adakah dia telah menggugurkan seorang perawi di atasnya sebelum Bilal bin Mus'ab itu. Seseorang perawi. Cuba tengok ni. Kalau kita tengok sanad tadi, sanad di dalam As-Siqat Ibnu Hibban. Cuba tengok sini. Cuba tengok. Ni kita ambil. Ini kita tengok dalam Syamilah. Sebab saya tak buat mari di sini. Kalau saya buat mari dengan sanad, dia baru nampak tu. Baru boleh tunjuk. Tak apa, kita tengok di sini. Ni As-Siqat Ibnu Hibban. Cuba tengok.
Ni Abu Syihab Al-Hannad. Dia meriwayatkan daripada Hilal bin Mus'ab. Hilal bin Mus'ab meriwayatkan daripada Makhul Asy-Syami. Inilah hadisnya. Baik. Abu Syihab ni, Hafiz Ibn Hajar kata dia mudallis. Bahkan dia tersenarai dalam Tabaqatul Mudallisi. Kalau mengikut ini ilmu hadis ni, bila perawi mudallis meriwayatkan secara an. Dia bukan kata sami'tu, dia bukan kata haddatsana, dia bukan kata akhbarana, tapi dia kata an. Ini makna riwayat secara an-anah. Ni an. Ni riwayat secara an-anah, semua an. Maka riwayat itu dikira dhaif sebab dia ni perawi dhaif dan dia perawi mudallis. Ni Abu Syihab Al-Hannad. Itu maksud. Cuba tengok sini. Kita dah salah sini. Kalau kita perhatikan, lepas tu seorang-seorang, tak ada orang lain yang meriwayatkan daripada Makhul ini kecuali Hilal bin Mus'ab. Hilal bin Mus'ab. Bukan Bilal, ada Hilal bin Mus'ab. Daripada Makhul Asy-Syami. Tak ada orang lain. Dan daripada Hilal bin Mus'ab, tak ada orang lain yang meriwayatkan selain daripada Abu Syihab Al-Hannad. Bila seorang perawi mudallis meriwayatkan secara an-anah begini, ada kemungkinan di antara dia dengan perawi di atasnya ni ada orang lain, seorang atau dua orang atau beberapa orang di celah ni. Ada kemungkinan. Sebab itu ulama-ulama tak mahu terima riwayat mudallisin kalau mereka meriwayatkan secara an-anah macam ni. Baik, cuba kita tengok di sini. Kita dah sampai sini. Hilal bin Mus'ab secara an-anah. Baik, teruskan tadi. Ada kemungkinan Ya, silakan. Ada kemungkinan dia telah meriwayatkannya daripada Laits bin Abi Sulaim juga seperti meriwayatkan daripada Laits bin Abi Sulaim juga seperti tersebut di dalam sanad Al-Qudai, Ibnu Adi dan Al-Baihaqi yang telah sama-sama kita saksikan sebelum ini. Cuma nama Laits digugurkan. Ini kerana Laits adalah salah seorang gurunya. Al-Zahabi di dalam Tahdzibut Tahdzib Al-Kamal. Tahdzib. Tahdzib Kamal. Tahdzibut Tahdzib. Ni dal sama dengan zal. Dal DZ ni. DZ ni sama dengan zal. Tahdzib. Tadhib. Tahdzib. Dia terbalik. Tahdzib Al-Kamal. Dan Al-Khazraji di dalam khulasahnya bahkan mula-mula sekali menyebut nama Laits sebagai gurunya. Selepas itu barulah disebut nama orang-orang lain. Jadi tadi kan paksi riwayat dia Laits bin Abi Sulaim tadi dalam Musnad Al-Qudai ke, dalam riwayat Baihaqi ke, ataupun dalam riwayat Ibnu Adi ke, dia ada Laits bin Abi Sulaim tadi. Takut-takut di sini dia buang Laits bin Abi Sulaim. Ada kemungkinan tu. Sebab Laits bin Abi Sulaim ni guru kepada Abu Syihab tu. Ini cerita. Kalau orang yang tak perhati, tak belajar ilmu hadis, dia susah nak faham. Dia ada kemungkinan itu. Sebab itu ulama kata dhaif. Sebab itu ulama tak mahu terima riwayat mudallisin. Dia ada kemungkinan. Sebabnya dua orang ni, tokoh ulama rijal, pengarang kitab rijal hadis, Zahabi dan juga Al-Khazraji, mula-mula sekali sebut nama guru dia Laits. Selepas itu baru sebut nama orang lain. Ini boleh tengok dalam Syamilah, mudah nak tengok. Tengok kitab ni bertemu tu. Baca lagi, teruskan. Di dalam Tawdihul Mushtabih juga tersebut Laits sebagai salah seorang gurunya. Demikian juga tersebut di dalam Tahdzibul Kamal dan lain-lain. Namun tidak pula tersebut di dalam kitab-kitab rijal Hilal Hilal bin Mus'ab sebagai gurunya. Hanya Ibnu Hibban sahaja di dalam kitabnya Al-Thiqat memaparkan dia meriwayatkan asar Ibnu Umar tersebut daripada Bilal bin Mus'ab. Semua Hilal. Hilal, masya-Allah. Hilal bin Mus'ab. Tetapi jangan lupa
ia diriwayatkan olehnya secara an-anah. Ni dalam kitab ni Thiqat Ibnu Hibban saja. Orang lain tak ada sebut pun riwayat Abu Syihab ni terus daripada Hilal bin Mus'ab. Kalau ada sebut pun di dalam kitab Thiqat Ibnu Hibban. Setengah-setengah orang tu dia kata ni ada dalam kitab Thiqat Ibnu Hibban ini. Ada dalam kitab tu saja, tidak boleh lagi kita nak buat keputusan yang muktamad. Dalam kitab tu saja. Sedangkan dalam kitab Rijal tak ada sebut pun Hilal bin Mus'ab ni sebagai gurunya. Jadi kalau tidak gurunya, siapa gurunya? Gurunya Laith bin Abi Sulaim. Berarti yang dibuang di celah tu ialah Laith bin Abi Sulaim. Bukan dia terus meriwayatkan daripada Hilal bin Mus'ab. Inilah sebabnya ulama-ulama tak suka sangat dengan tadlis itu. Inilah tadlis. Orang Kelantan kata susuk punca. Susuk punca. Susuk punca ni susah. Kita tak faham perkara sebenar sebab dia susuk punca. Dia tak cerita yang sebenarnya, dia ambil daripada Laith bin Abi Sulaim. Sedangkan dalam kitab mana-mana pun cuba tengok kitab Rijal. Adakah termasuk dalam guru Abu Syihab tadi tu Hilal bin Mus'ab? Tak ada sebut. Tak ada sebut. Tapi dia jangan lupa ia diriwayatkan olehnya secara anak-anak. Jadi dia boleh selamat. Kalau orang kata, kenapa kamu tidak sebut yang sebenar? Kan saya sudah sebut dah. Tu kata dia, tak faham lagi ke? Kamu tak belajar hadis ke? Dia akan kata gitu pula kepada kita. Itu cara dia nak melepaskan diri. Dia gunaan. Faham ke tidak ni? Saya nak tengok peserta-peserta kelas kita ni. Sila tampil ke depan, saya nak tengok. Faham ke tidak ni? Ini perbahasan halus sebenarnya. Perbahasan halus dalam bab sanad hadis. Macam mana cara perawi itu dia nak menyembunyikan rahsia dia. Rahsia penipuan dia. Dan macam mana kita boleh kesan? Tengok kitab-kitab Rijal yang ada tu. Adakah Abu Syihab ni guru dia itu Hilal bin Mus'ab? Ada sebut? Tak ada sebut. Yang ada sebutnya Laith bin Abi Sulaim, itu guru dia. Sebagaimana kita tengok dua riwayat sebelum ni, Baihaqi ke, Ibnu Adi ke, ataupun Al-Qudai ke, semua ada Laith bin Abi Sulaim. Cuma dalam riwayat mereka tadi ada Al-Madhi bin Muhammad tu yang mengambil daripada Laith bin Abi Sulaim. Ini yang mengambil daripada Abu Sulaim ialah Abu Syihab. Itu kena perhati biar betul. Kalau nak menikmati ilmu hadis lah, merasa nikmat kehalusan ilmu hadis, perbahasan ilmu hadis, kena perhati benda-benda macam ni. Kena perhati di sini. Kita akan nampak permainan ni. Oh jangan benda ni dia halus. Kadang-kadang kita tak nampak, dia tak sebut, kita dah tak nampak. Padahalnya Hilal bin Mus'ab tu bukan guru dia. Kalau bukan guru dia, mana guru dia yang sebenar? Kenapa dia tak sebut? Kalau sebut, pecahlah rahsia. Tentu orang tolak daripada awal. Ini Laith bin Abi Sulaim ada. Mana boleh kita terima perawi ini dhaif? Orang akan kata begitulah. Terus diketepikan hadis yang dibawa tu. Itu akibatnya. Sebab tu dia sembunyi kan. Dia sembunyi. Dia tak sebut Laith bin Abi Sulaim tu. Tetapi berkemungkinan besar yang digugurkan di situ ialah Laith bin Abi Sulaim. Sebab itu guru utamanya. Teruskan tadi Syekh Ahmad Fuad, silakan. Yang kedua, Abu Nuaim di dalam Hilyatul Awliya meriwayatkan satu hadis marfu' daripada Huzaifah. Di bawah ini adalah sanad dan matannya. Kata beliau, sekejap ya. Jadi yang tadi itu contoh yang pertama itu saya kemukakan sebagai contoh riwayat mutaba'at. Riwayat mutaba'at. Sebab ia berkait dengan Ibnu Umar juga. Mana itu mutaba'at. Yang seterusnya, yang kedua dan yang ketiga ni riwayat syawahid. Semuanya nak menyokong riwayat asal lah. Riwayat asal yang kita kemukakan sebagai contoh yang kedua, yang ketiga ini. Itu maksudnya. Teruskan. Wa bihi qala ya Maulana. Haddatsana terus. Haddatsana Muhammad ibn Muzaffar qala haddatsana Ahmad ibn Sa'id al-Dimashqi
قال حدثنا هشام ابن عمار حدثنا مسلمة ابن علي قال حدثنا مسلمة ابن علي عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والزنا فإن فيه 6 خصال 3 في الدنيا و3 في الآخرة فأما اللواتي في الدنيا فإنه يذهب بالبهاء ويورث الفقر يورث ما شاء الله ويورث الفقر وينقص الرزق وأما اللواتي في الآخرة فإنه يورث سخط الرب وسوء الحساب والخلود في النار. غريب من حديث الأعمش تفرد به مسلمة وهو ضعيف الحديث. Teruskan. Bermaksud, kata Huzaifah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah zina kerana padanya ada 6 perkara buruk, 3 di dunia dan 3 lagi di akhirat. Adapun di dunia maka ia menghilangkan seri wajah, mempesakai iaitu menyebabkan kepapaan dan mengurangkan rezeki. Adapun di akhirat maka ia menyebabkan kemurkaan Tuhan, yakni kemurkaan Allah, hisab, perhitungan yang teruk dan kekal di dalam neraka. Hilyatul Awliya juzuk 4 muka surat 111. Setelah mengemukakannya, Abu Nu'aim berkata gharib iaitu dhaif daripada hadis Al-A'mash. Hanya Maslamah bin Ali meriwayatkannya, sedangkan dia seorang perawi yang dhaif hadisnya. Inilah ni bahagian ni. Ini komentar Abu Nu'aim, komentar Abu Nu'aim. Ini komentar dia ni. Ini terjemahan ni. Okey, teruskan. Ibnu Adi juga meriwayatkan hadis Huzaifah ini di dalam Al-Kamil juzuk 8 muka surat 19 melalui 2 saluran riwayat. Di dalam saluran yang kedua tersebut, di antara Maslamah dan Al-A'mash, nama seorang lagi perawi iaitu Abu Ali Al-Kufi. Setelah mengemukakannya, Ibnu Adi berkata, tidak mahfuz daripada Al-A'mash, ia adalah hadis mungkar. Sebenarnya hadis Huzaifah telah diriwayatkan melalui 2 saluran riwayat. Ibnul Jauzi telah mengemukakan kedua-duanya di dalam Al-Mawdu'at. Salah satunya ialah yang dikemukakan di atas. Dan yang keduanya pula diriwayatkan oleh Aban bin Nahshal sebagai mutabi' kepada Maslamah. Di bawah ini dikemukakan hadis berkenaan bersama sanadnya. Rawa Aban ibnu Nahshal an Ismail Nahshal an Ismail ibni Abi Khalid an al-A'mash an Shaqiq an Huzaifah an al-Nabi sallallahu alaihi wasallam قال إياكم والزنا فإن فيه 6 خصال 3 في الدنيا و3 في الآخرة فأما اللواتي في الدنيا فإنه يذهب البهاء ويقطع الرزق ويورث الفقر ويورث الفقر وأما اللواتي في الآخرة يسقط betul? Betul. Yusqitur Rabbu Azza wa Jalla. Yusqitur Rabba Azza wa Jalla wa su'ul hisab wal khulud finnar. Ya, teruskan. Bermaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah zina kerana padanya ada 6 perkara buruk. 3 daripadanya di dunia dan 3 lagi di akhirat. Adapun yang 3 di dunia itu, maka ia menghilangkan seri wajah, memotongkan rezeki dan mempesakai, iaitu menyebabkan kepapaan. Dan adapun 3 di akhirat pula ialah kemurkaan Tuhan, yakni Allah Azza wa Jalla, hisab yang teruk dan kekal di dalam neraka. Daripada Al-Mawdu'at juzuk 3 muka surat 107. Ya. Di dalam sanad saluran riwayat Huzaifah yang pertama ada Maslamah bin Ali. Kata Yahya tentangnya, langsung tiada nilainya.
An-Nasa'i dan Ad-Daruqutni mengatakan dia perawi matruk. Bukan An-Nasa'i dan Ad-Daruqutni sahaja mengatakan dia matruk, malah para ulama rijal berijma' tentang matruknya. Al-Hakim malah berkata dia meriwayatkan daripada Al-Auza'i dan Az-Zubaydi banyak riwayat mungkar dan maudhu'. Al-Zahabi telah mengemukakan banyak riwayat mungkarnya. Salah satunya ialah hadis ini. Hadis ini termasuk dalam riwayatnya yang mungkar menurut Al-Zahabi dan lain-lain ulama hadis. Sementara di dalam sanad riwayat Al-Baihaqi di dalam Syu'abul Iman pula terdapat seorang perawi majhul di antara Maslamah dan Al-A'mash. Namanya Abu Abdurrahman Al-Kufi. Al-Baihaqi sendiri telah mengemukakannya, berkata ini adalah isnad yang dhaif. Maslamah bin Ali Al-Khushani matruk. Abu Abdurrahman Al-Kufi pula perawi majhul. Perihal kekal di dalam neraka yang tersebut pada ayat itu hanya untuk orang-orang kafir. Ini komentar Baihaqi setelah kemukakan riwayat tadi. Jadi bagi dia dari sudut dirayahnya hadis itu dipertikaikan kerana disebut kekal dalam neraka. Kekal dalam neraka ni orang kafir. Kalau orang Islam dia berzina, dia apa pun tak akan kekal dalam neraka. Itu maksudnya. Jadi nampak ke tidak tu cara Baihaqi dia mengomentar dengan menggunakan usul dirayah. Itu maksudnya kan. Usul dirayah. Jadi dia kata ni wal khulud finnar. Dalam riwayat-riwayat tadi kan sebut kekal dalam neraka. Kenapa? Berzina ni jadi kafir ke zina ni? Yang kekal dalam neraka ni kalau kafir. Kalau Islam, walaupun dia berzina, dia bunuh orang, dia macam mana pun, dia tak akan kekal dalam neraka. Itulah yang dipertikaikan oleh Baihaqi sendiri. Jadi ini menunjukkan ulama-ulama kita ni dia kemukakan sesuatu hadis, bawa satu hadis dalam kitab, dia bukan bermakna dia terima benda tu. Dia nak ceritanya sekadar yang dia dapat, yang tersebar, yang dia terima lepas tu, inilah hadisnya. Walaupun begitu, banyak daripada mereka buat komentar sedikit sebanyak. Cuma dia tidak detail lah. Ringkas saja. Macam hadis ini, dia pertikaikan kerana ada sebut dalam ni, kekal dalam neraka. Sedangkan orang yang berzina tu orang Islam, kalau dia tak akan kekal dalam neraka. Yang kekal dalam neraka ni orang kafir. Ini berkenaan dengan orang kafir kata dia. Ni teruskan. Di dalam saluran riwayat kedua Huzaifah pula ada Aban bin Nahshal. Ibn Hibban berkata dia seorang yang terlalu mungkar hadisnya. Dia meriwayat daripada perawi-perawi thiqat apa yang bukan merupakan riwayat mereka. Tidak boleh berhujah dengan hadisnya. Dan hadis ini langsung tidak berasas daripada Nabi SAW. Itu kata Ibn Hibban. Itu kata Ibn Hibban. Baik, sekarang ni kalau boleh orang lain pula baca boleh? Supaya tidak penat sangat seorang-seorang tu kan. Boleh? Siapa nak baca? Silakan, siapa nak baca? Daripada sini pula nombor 3 ni pula. Ni contoh ketiga ni. Sebagai syawahid bagi hadis contoh ketiga di atas, iaitu az-zina yurithul faqra. Zina membawa kepada kepapaan atau menyebabkan kepapaan. Ini riwayat syawahid. Syawahid di mana sahabat lain. Kalau riwayat itu diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas pula. Siapa nak baca? Silakan. Saya baca mana? Silakan. Siapa ni? Syahizat. Syahizat. Baca. Nombor 3, Ibnu Adi meriwayat satu hadis marfu' daripada Ibnu Abbas. Di bawah ini ada sepatutnya kan meriwayatkan. Teruskan. Ibnu Adi meriwayatkan satu hadis marfu' daripada Ibnu Abbas. Di bawah ini adalah teksnya bersama sanadnya. Kata Ibnu Adi, qala haddatsana Ishaq bin Ahmad bin Ja'far qala haddatsana Muhammad bin Ishaq al-Bakali qala haddatsana al-Hukm bin Sulaiman al-Hakam bin Sulaiman Abu Muhammad al-Jabali an Amr bin Jumai Amr bin Jumai
an ibni Juraih an Ata' an Ibn Abbas qala Ali bin Abbas. Kalau an sambung. Ibn Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum waz-zina fa inna fihi arba'a khisalin yadhhabu bil baha'i min al-wajhi wa yaqta'u ar-rizqa wa yusqitu ar-rahman wal khulud fi an-nar Wal khulud. wal khulud fi an-nar. Bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah zina kerana padanya ada 4 perkara buruk. Yang pertama, ia menghilangkan seri daripada wajah. Kedua, memotong rezeki. Ketiga, membuatkan Tuhan Ar-Rahman murka. Dan keempat, menyebabkan kekal di dalam neraka. Al-Kamil fi Du'afa Ar-Rijal, jilid 6 ke surat 198 hingga 199. Ya, teruskan. Perawi yang bermasalah di dalam sanad riwayat ini ialah Ammar bin Jumaih. Yahya berkata, dia seorang pendusta besar yang sangat jahat. An-Nasa'i dan Ad-Darqutni pula berkata, dia perawi matruk. Ibnu Adi sendiri setelah mengemukakan riwayat itu berkata, Ammar bin Jumaih mempunyai beberapa hadis lagi selain yang saya telah sebutkan itu. Riwayat-riwayatnya itu mahfuz. Kebanyakannya munkar. Riwayatnya tidak. Riwayat-riwayat ini tidak mahfuz. Kebanyakannya munkar. Dialah yang dikatakan telah mengada-ngadakannya, yakni merekanya. Teruskan. Terdapat beberapa lagi riwayat yang dianggap sebagai riwayat mutaba'at dan syawahid bagi hadis contoh ketiga. Ibnul Jauzi di bawah tajuk Zammul Zina mengatakan berhubung dengan perkara ini ada riwayat daripada Ali, Ibnu Abbas, Jabir, Huzaifah dan Anas. 3 daripadanya telah pun penulis bentangkan sebagai contoh. Yang lain-lain lagi tidaklah lebih baik dan lebih elok daripadanya. Kata Ibnu Jauzi, tidak ada satu pun daripadanya sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti telah sama-sama kita saksikan dalam perbincangan yang lalu bahawa yang paling baik daripadanya pun dhaif sangat. Kelima, tidaklah usul ke-62 bersama dengan contoh-contoh di bawahnya dibentang dan dibahas untuk melegitimasikan penzinaan dalam masyarakat. Tidak juga untuk memperkecilkan dosanya. Penzinaan tetap merupakan dosa besar berdasarkan sekian banyak ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang sahih. Kita umat Islam tidak memerlukan hadis-hadis maudhu' maupun dhaif sangat untuk membendung masyarakat Islam daripada perbuatan yang keji seperti penzinaan itu. Cukuplah kepada orang-orang yang beriman beberapa firman Allah di dalam surah Al-Furqan sebagaimana contohnya sebagai contohnya untuk menimbulkan kesedaran tentang betapa besarnya dosa penzinaan itu dan bagaimana dahsyatnya hukuman Allah terhadap pelaku-pelakunya. Allah berfirman, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. Bermaksud, dan juga mereka yang tidak menyembah sesuatu yang lain bersama-sama Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang hak yang dibenarkan oleh syarak. Dan tidak pula berzina. Sesiapa yang melakukan yang demikian itu, nescaya dia akan mendapat balasan dosanya. Akan dia gandakan untuknya azab seksa pada hari kiamat. Akan digandakan untuknya azab seksa pada hari kiamat. Dan dia pula akan kekal di dalam azab itu dalam keadaan terhina. Kecuali orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Maka orang-orang itu Allah akan menggantikan kejahatan mereka dengan kebaikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Dan sesiapa yang bertaubat serta beramal soleh, maka sesungguhnya dengan itu dia bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Al-Furqan 68 hingga 71. Teruskan. Keenam,
Saudara pembaca yang budiman, banyak lagi perbuatan-perbuatan lain selain penzinaan yang dikaitkan dengan sabda Rasulullah SAW. Kononnya baginda SAW bersabda ia mempesakai atau menyebabkan kepapaan dan kemiskinan. Sayang sekali kerana semuanya maudhu'. Antaranya dikatakan Shaddad bin Aus telah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda Salathun turathul faqra turisul faqra aklur rajuli at-ta'ama wa huwa junubun qabla an yaghsila yadayhi wa qiyamuhu uryanan bila mizarin wala satratin wal mar wa sutratin wal mar'atu tashtammu zawjaha fi wajhihi. Bermaksud 3 perkara mempesakai, yakni menyebabkan kepapaan. Pertama, makan dalam keadaan berjunub sebelum membasuh kedua tangan. Kedua, bangunnya orang yang berjunub dengan bertelanjang tanpa memakai kain atau apa-apa penutup. Ketiga, memaki suami secara berhadapan. Ad-Dalami Al-Firdaus jilid 2 muka 92. Memaki suami secara berhadapan ni, kalau kita orang Kelantan kata maki atas muka. Sumpah atas muka begitu. Atas muka dia maki secara berhadapan lah, secara depan-depan. Begitu maksudnya. Tak apa. Teruskan. Itu yang pertama. Maknanya bukan zina sahaja menyebabkan kefakiran. Didakwakan Rasulullah bersabda. Banyak lagi benda-benda lain juga didakwakan Rasulullah bersabda dan menyebabkan kepapaan. Antaranya yang ni. Jadi makan dalam keadaan berjunub, tak mandi junub lagi, itu pun menyebabkan kepapaan juga sebelum basuh tangan itu. Jadi ini banyak lagi. Teruskan. Yang Kedua Rasulullah SAW telah bersabda man'ul khamiri yurisul faqra wal man'ul milhi wa man'ul milhi yurisul da'a wa man'ul ma'i yurisul da'a wa man'ul ma'i yurisul nazalata wa man'ul nari yurisul nifaq. Bermaksud tidak memberi ragi mempesakai kepaparan, tidak memberi garam mempesakai penyakit, tidak memberi air mempesakai kehinaan, dan tidak memberi api mempesakai nifak. Lihat Al-Shawkani Al-Fawaidul Majmu'ah muka surat 82. Jadi ini semua maudhu' semua ni. Jadi cuba tengok. Tak bagi ragi. Ragi ni apa yang macam baking powder ke apa tu semua nak menaikkan roti tu kan. Ragi tu. Tak bagi itu memang menyebabkan kepapaan. Cuba tengok. Ini dikaitkan dengan Nabi juga. Baik, teruskan. Ini kenyataan yang ketujuh. Kenyataan tidak membenarkan apa yang tersebut sebagai contoh ketiga di atas. Terbukti tidak semua orang yang berzina itu melarat dan sengsara kehidupannya. Tidak terbukti juga kehidupan semua orang yang berzina atau kebanyakan mereka berakhir dengan kepapaan dan kemiskinan. Itu belum lagi diambil kira orang-orang kafir di seluruh dunia. Berapa ramai dari kalangan mereka yang berzina tetapi hidupnya terus mewah dan kaya raya hingga ke akhir hayat. Apakah sebenarnya maksud hadis tersebut? Adakah maksudnya ialah orang yang sentiasa berzina dan penzinaan sudah menjadi tabiatnya, atau orang yang hanya sekali atau 2 kali sahaja terjebak dalam perbuatan yang keji dan terkutuk itu? Dan adakah ia khusus untuk orang-orang Islam sahaja atau umum untuk sekalian manusia? Jadi banyak persoalan itu. Untuk orang Islam sahaja lah. Begitu. Kalau kata orang Islam sahaja pun tidak semuanya berlaku begitu. Kalau kata kepada orang kafir lagilah. Banyak lagi. Mereka kaya raya pun, tak ada apa pun. Jadi bukan suatu ketetapan ni. Bukan suatu. Jadi dengan sebab itu, kalau kita kata ini Rasulullah kata, tak benar lah yang Rasulullah kata. Tak benar tu depan-depan orang boleh kata kepada kita. Ini bukti. Mati dalam keadaan kaya raya. Bukan apa-apa. Dan dia hidup dengan berzina. Sepanjang. Kalau kita mengambil kira yang bukan Islam. Kalau yang Islam pun begitu juga.
Sebab itu kita kata sesuatu hadis tu bila kita nak menilai dia, kita kena tengok benda tu yang dimaksudkan kepapaan itu. Mungkin orang kata takwil kepapaan jiwa itu jauh tu. Takwil itu kepapaan ni kepapaan melarat lah, miskin lah. Itu maksud zahiriahnya. Kalau kita kata itulah maksudnya, maka benda ni boleh ditengok, boleh dilihat. Bukan cerita tentang dosa pahala, tentang alam barzakh, tentang alam akhirat, syurga neraka. Tidak ni. Tentang dunia. Kalau dunia, kita boleh tengok. Apa yang kita tengok? Mesti ke berlaku begitu? Jadi, atau tidak mesti? Cuma kemungkinan besar saja. Atau macam mana? Apa maksud? Tak jelas. Tak jelas. Dan orang boleh pertikaikan itu. Orang kata, apalah Nabi bercakap ni tak betul. Tengok, kawan saya tu sampai akhir dia senang pun. Atau dulu dia tak senang, lepas tu dia semakin senang. Di akhir hayat dia mewah, kaya raya. Jadi di mana kepapaan? Berapa kali berzina tu yang dimaksud? Jadi tabiat ke atau tidak? Sekali dua saja. Tersalah. Itu pun kena juga atau macam mana? Kalau kita tengok Al-Quran tadi, jelas Allah SWT kata, illa man amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Selepas dia sebut semua itulah tentang bunuh orang, tentang berzina tu, dia sebut ni. Kecuali, ada kecuali kan? Terutamanya kalau orang yang bertaubat. Jadi disebut di sini bawa kepapaan. Kalau dia bertaubat pun, gitu ke? Kalau dia bertaubat macam mana? Sedangkan Allah kata kecuali orang yang beriman dan amila amalan salihah, beramal salih. Allah boleh tukar kejahatan mereka dahulu jadi kebaikan. Boleh. Allah Maha Pemurah. Dia boleh tu. Ni hadis ni terlalu umum. Akan membawa kepapaan. Baik, kalau dia bertaubat. Kalau Allah SWT, dan itulah maksud mungkar yang dikatakan mungkar. Sebab dia bercanggah dengan Quran. Macam tadi disebut kekal dalam neraka. Kekal itu bercanggah juga. Tapi kalau dalam Quran tadi wa yakhlud fihi muhana, ulama-ulama kita ahli sunnah mentakwilkannya. Jadi kekal tu kalau dia percaya zina tu mana halal, jadi kekal sebab jadi kafir dah kalau macam tu. Ataupun kekal tu dalam arti bahasa lughawi, dan arti bahasa kekal tu makna lama, bukan kekal sungguh. Macam kita kata kita ni kekal di sini dah. Mana Hafidh Ibnul Qayyim. Hafidh Ibnul Qayyim. Duduk di mana? Samarinda Ya, Maulana. Ya, mungkin Hafidh Ibnul Qayyim kata saya ni akan kekal di sini dah. Saya tak akan ke mana-mana. Apa makna kekal? Tak mati ke? Tidak. Itu dari segi bahasa. Kekal dari segi bahasa Arab mana akan berterusan. Tetap, menetap di sesuatu tempat. Itu maknanya kekal. Bukan berarti dia tak mati. Dia tak akan pergi ke mana. Tidak. Jadi, itu beberapa takwilan. Sebab apa kita tengok hadis-hadis. Berapa banyak hadis yang sahih. Orang yang berzina, orang yang mencuri. Wa in raghima anfu Abi Dzar, Nabi kata. Walaupun Abu Dzar tak suka. Walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Abu Dzar kata, ya. Walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Walaupun Abu Dzar tak suka. Nabi kata. Maknanya masuk syurga. Tidak akan kekal dalam neraka berdasarkan sekian banyak hadis. Dengan sebab itu, kalau ada ayat-ayat yang sebut zahirnya kekal, kita perlu takwil. Kena takwil. Macam tadilah, kekal itu maksud lama. Atau kekal sungguh. Kalau dia percaya bahawa zina itu halal. Gitulah takwilannya. Boleh lagi ke siapa tadi baca? Zul'iz. Boleh Maulana. Sila yang ke-8. 8, sebenarnya yang paling banyak menempati usul ke-62 ini ialah riwayat-riwayat Syiah. Di dalam kitab-kitab hadis mereka yang muktabar seperti Al-Kafi dan lain-lain pun tersebut dengan banyak riwayat-riwayat yang karut seperti itu. Di dalam kitab-kitab Sunni pula, riwayat-riwayat semacam itu dihukum maudhu' oleh para ulama hadis. Dan ia pada umumnya hanya tersebut di dalam kitab-kitab yang tidak masyhur dan muktabar seperti kitab Musnad Al-Firdaus oleh Ad-Dailami dan lain-lain, atau di dalam kitab-kitab yang ditulis khusus untuk membincangkan tentang hadis-hadis maudhu'.
Mungkin juga apa yang bertebaran di dalam kitab-kitab Sunni itu berpunca daripada periwayatan golongan Syiah. Mari kita lihat sebahagian daripada riwayat-riwayat Syiah yang menepati usul ke-62 yang sedang kita bincangkan sekarang. Perhatikan adakah 3 contoh yang terpilih di bawah usul ke-62 juga ada di dalam riwayat-riwayat Syiah itu. An Abi Abdullah qala al-aklu ala shibai yurisul baros. Ni kalau ni kitab Syiah ni kan. Sekejap. Kalau ain tu maksudnya alaihi salam. Ain itu maksudnya alaihi salam. Abi Abdullah tu Ja'far As-Sadiq. Sebab Syiah ni dia imam-imam dia tu sama dengan Nabi. Sebab itu dia alaihi salam. Tak apalah. Baca terus. Teruskan. Bermaksud Abu Abdullah yakni Ja'far As-Sadiq berkata, makan dalam keadaan sudah kenyang mempesakai penyakit sopak. Al-Kulaini Al-Kafi jilid 6 ke surat 269. Jadi kitab Al-Kafi ni di kalangan mereka sama seperti kalau di kalangan ahli sunnah ni Bukhari ya. Dalam Bukhari dia ada kitab. Sedangkan kita dah bincang dah sebelum ni kan. Sebelum ni saya dah bagi dah ni contoh ni. Dalam kitab Ihya Ulumuddin ada ni. Makan kita dah bincang dah sebelum ni, tengok semula. Dalam keadaan kenyang menyebabkan penyakit sopak atau balar. Ini ada di dalam kitab Syiah, kitab mereka yang muktabar. Kalau dalam kitab kita, dalam Ihya, yang maklum, campur bau hadis-hadisnya. Ataupun kitab-kitab lain. Ini. Teruskan. Yang kedua, An Abil Hasan Ar-Ridha qala sami'tuhu yaqulu wa zakaru Misra faqala wa zakaru Misra faqala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la ta'kulu fi fakhariha wa la taghsilu ru'usakum bitiniha fa innahu yazhabu bil ghairati wa yurithu diyasah. Bermaksud Abul Hasan Ar-Ridha ketika menyebutkan tentang Mesir berkata, Nabi SAW bersabda, jangan kamu makan dalam tembikarnya, yakni Mesir, dan jangan kamu membasuh kepalamu dengan tanahnya, kerana ia akan menghilangkan sifat cemburu di dalam dirimu dan mempesakai sifat dayus. Al-Kulaini Al-Kafi jilid 6 ke surat 386 dan 501. Jadi cuba kita tengok ni kan, perkataan yurithu ni. Ni yang kita nak. Dalam hadis-hadis yang kita bincang di bawah usul 62 ni, inilah ciri utama riwayat itu. Dia ada sebut yurithu. Jangan buat begini. Kalau buat gini jadi gini. Dan dia guna perkataan yurithu. Cuba tengok. Ini apa yang tidak ada di dalam kitab sunnah. Kitab ahli sunnah tak ada. Dalam kitab ahli maudhu' pun kita tak bertemu ni. Tapi dalam kitab Syiah ada. Dan adanya di dalam kitab yang paling tinggi di sisi mereka. Kitab yang diperakui oleh Imam Mahdi. Di kitab Al-Kafi ini diperakui oleh Imam Mahdi. Dan ini diriwayatkan daripada Abul Hasan Ar-Ridha ni, Ali Ar-Ridha maksudnya. Namanya sebenarnya Ali Ar-Ridha. Iaitu imam yang ke-8 Syiah. Bagi Syiah, kata-kata imam tu sebuah hadis dah. Apalagi kalau dia kaitkan, dia kata Nabi SAW bersabda. Tak ada sanad pun bagi dia sahih ni. Ali Ar-Ridha dia bukan jauh tu dengan zaman Nabi. Tak ada sanad pun tak apa, asalkan imam kata. Itu cara dia Syiah ni. Dia usul hadis dia berbeza ya. Teruskan yang Ketiga, luzumul hamam yurisus sal. An Abil Hasan luzumul hammam yurisus sal. Yurisul sil. An Abil Hasan Ar-Ridha qala wa iyyaka an tudminahu fa innahu idmanahu yurisus sil. Fa inna idmanahu yurisus sil. Ni yurithu, ni ada perkataan ini. Teruskan. Bermaksud berada lama di dalam bilik mandi air panas boleh menyebabkan penyakit TB, yakni batuk kering. Diriwayatkan daripada Abil Hasan Ar-Ridha, kata beliau, janganlah kamu berada lama di dalamnya kerana ia mempesakai boleh menyebabkan penyakit TB.
yakni batuk kering. Al-Kulaini Al-Kafi jilid 6 muka surat 497. Teruskan lagi. Keempat, Anir Ridha alaihi salam qala al-batihu 'ala ar-riqi Al-bittikh. al-bitihu 'ala ar-riqi yurisul falija na'udzubillah minhu. Bermaksud Ar-Ridha berkata makan mentimun susu sebelum makan apa-apa yang lain di waktu pagi mempesakai, yakni boleh menyebabkan penyakit lumpuh sebelah tubuh. Kita berlindung daripada Allah daripadanya. Al-Kulaini Al-Kafi jilid 6 muka surat 361. Ini benda-benda macam dalam kitab Syiah banyak di kalangan Syiah. Adanya dalam kitab yang utama mereka. Agaknya kiranya yang ada di kalangan ahli sunnah ni tempias daripada ni puak-puak Syiah ni. Sebab apa? Perkataan ini yang digunakan. Yurithu. Yuris. Tapi ini tidak ada di dalam kitab sunnah ni. Setakat yang saya duduk tengok tu tak bertemu lagi. Jadi Ridha, Ar-Ridha ni Ali Ar-Ridha. Lepas tu kita kata mana hadisnya? Memang bagi mereka ni walaupun tak ada sebut Nabi pun dah hadis dah ni. Sebab imam ni yang sebut ni. Kata-kata imam itu adalah hadis. Tak perlu sanad dah kalau imam kata. Cumanya nak sampai kepada imam tu perlulah sanad. Daripada imam tu tak perlu dah sanad. Dia sendiri kata atau dia menukilkan kata-kata Nabi sama saja. Itu pada kepercayaan mereka begitu. Teruskan. Yang kelima, an Abi Abdillah alaihi salam qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi al-ma'u alladhi tusakhinuhu asy-syamsu la tawadda'u bihi wa la taghtasilu bihi wa la ta'jinu bihi fa innahu yurisul baras. Bermaksud Abu Abdillah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kamu berwuduk dengan air yang panas kerana terdedah kepada sinaran matahari yang panas. Jangan mandi dengannya dan jangan juga kamu menguli tepung dengannya kerana ia mempesakai, yakni boleh menyebabkan penyakit sopak. Al-Kulaini Al-Kafi jilid 7 muka surat 243. Jadi ini contoh pertama kita dulu. Ini ada juga dalam Syiah pun ada juga. Dia tak tahu sanad di mana ni, sanad tak tahu ke mana ni. Daripada Abi Abdullah ni, Ja'far As-Sadiq maksud Abi Abdullah. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kita kata mana sanadnya? Dia tu tak jauh daripada Nabi tu. Dia tak perlu. Kalau Syiah ni sudah sahih dah ni riwayat ni. Sebab apa? Sebab dia kalau imam tak perlu sanad. Dia boleh kata Sayyidina Ali kata, orang ni kata Nabi kata. Semua jadi sahih. Yang menentukan sahih atau tidak sahih kalau sanad di bawah lagi. Kalau di atas imam tu dah sah. Tidak diragui. Ini tentang apa ni air musyammas namanya yang kita telah kemukakan sebagai contoh pertama dan perbincangannya agak panjang dahulu. Kita telah bincang dah. Rupanya ini kebetulan ada sama di sini. Teruskan yang keenam. Sikit lagi. Keenam, an Abdullah bin Sinan qala Abu Abdullah alaihi salam ittaqul kalama inda multaqal khitanaini fa innahu yurisul kharas. Bermaksud Abu Abdillah yang Ja'far As-Sadiq berkata, jangan bercakap ketika bersetubuh kerana ia mempesakai penyakit bisu. Al-Kulaini Al-Kafi jilid 5 muka surat 498. Ini pun kita dah sebut dah dulu suatu ketika dahulu. Larangan bercakap, larangan tengok satu sama lain, aurat itu jadi buta kata dia. Mempesakai buta. Itu kita dah bincang semua. Rupanya di dalam kitab Syiah ada semua benda ni. Teruskan lagi. Yang ketujuh. An Abi Ja'far alaihi salam qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi fi zina khamsu khisali yazhabu bima'il wajhi wa yurisul faqra wa yanqusul umur wa yusqitul rahman wa yukhallidu fin nari na'udzubillah minan nar. Bermaksud Abu Ja'far meriwayatkan katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada penzinaan ada 5 perkara buruk. Kenapa saya dengar penzinaan? Ini pada perzinaan ada 5 perkara buruk.
Ia menghilangkan air muka, membesarkan yakni menyebabkan kepapaan, mengurangkan atau memendekkan umur, menyebabkan kemurkaan Tuhan Ar-Rahman dan mengekalkan yakni pelakunya di dalam neraka. Kita berlindung kepada Allah daripada api neraka. Al-Kulaini Al-Kafi jilid 5 muka surat 543. Jadi Abu Ja'far ini imam yang kelima Syiah. Namanya Muhammad Al-Baqir. Ja'far tu Ja'far As-Sadiq lah. Ayah kepada Ja'far As-Sadiq. Dia kata Nabi SAW bersabda, mana sanad dia? Tak perlu sanad dah kalau imam. Itu dia sahih dah tu. Sahih dah tu. Begitu caranya. Jadi cuba tengok. Ni kan sama dengan usul contoh ketiga bagi usul 62 ni yang kita bincang tadi. Maknanya perzinaan menyebabkan kefakiran ataupun kepapaan. Ada di sini. Dalam kitab Syiah pun ada. Dalam kitab Syiah pun ada. Jadi itulah nak ceritanya banyak. Kalau hadis-hadis yang maudhu' di kalangan kita ahli sunnah ni, dalam Syiah pun ada benda tu. Cuma berbezanya bagi mereka sahih. Tak usah kira lah yang kemudian tu ada kitab Al-Kafi tu dengan kononnya tahqiq atau takhrij, ta'lif, Buhbudi dan juga Majlisi. Kalau yang nampak tak pernah sabar tu dia kata ni dhaif. Sebut gitu, bukan dia bahas sungguh secara sanad sebab apa dhaif macam kita bincang kerana orang ni dhaif ke apa. Dia tak bincang itu, dia sebut dhaif saja. Tak usah kira, tak perlu itu. Sebenarnya kalau sudah kitab Al-Kafi itu diakui oleh Imam Mahdi, imam yang ke-12 mereka, siapa lagi orang lain yang boleh mempertikaikannya? Kalau dia kata ini sudah cukup untuk kita boleh pakai, boleh pegang apa yang ada di dalam kitab ni. Imam Mahdi sendiri dah kata begitu, habislah. Dan kalau kita nak guna kayu ukur kita untuk menilai sahih atau tidak sahih riwayat Syiah ni lainlah, sebab mereka ada usul mereka sendiri. Kalau bagi kita tak kira lah anak cucu Nabi pun, Ja'far Sadiq pun dia perlu ada sanad. Kalau tak ada sanad tu kita anggap dhaif. Bagi mereka tidak gitu. Contohnya ni, cuba kita tengok, boleh tengok ni. Dan ini salah satu contoh daripada kitab Syiah yang sama dengan contoh yang telah kita kemukakan tadi. Itulah. Jadi hanya sekadar itulah kita pemasa ni dah lewat dah. Rasanya setakat itulah dulu untuk hari ni ya. Wallahu a'lam. Ada nak soal ke? Kemuskilan ke apa ke? Tak ada. Kalau tak ada kita tutup sajalah. Besok pula. Atau ada? Boleh satu ke? Yang ringkas tu. Ada? Kalau tak ada, tutuplah. Besoklah. InsyaAllah kita bertemu besok lagi. Kalau ada kemuskilan, simpan besoklah. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.